السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para pelajar yang dihormati oleh Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dikumpulkan untuk meneruskan sesi pembelajaran kita bagi tahun 2021 ini dalam suasana PKP ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan pelajaran akidah tahun 4. Pelajaran akidah tahun 4 berhubung dengan qada dan qadar, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita telah berbincang tentang apa yang dimaksudkan dengan qada dan qadar. Qada ialah ketentuan ataupun ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala sejak bermula daripada Allah mencipta alam ini lagi. Kemudian apa yang berlaku ke atas alam ini, apa yang berlaku ke atas makhluk ini, itu merupakan qadar, iaitu perlaksanaan daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud bahawa segala yang berlaku di atas muka bumi ini, ke atas semua makhluk yang ada di alam ini adalah di bawah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, boleh kita fahami maksud qada dan qadar itu dengan secara ringkas, iaitu qada ketetapan atau ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan qadar itu merupakan perlaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas apa yang berlaku, ke atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang kita sebutkan dahulu bahawa api sifatnya membakar. Api sifatnya membakar, itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terbakarnya sebuah rumah itu merupakan qadar daripada Allah. Maksudnya perlaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas ketetapan sesuatu yang berlaku itu. Itulah yang dimaksudkan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selaku orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sewajibnya, hukumnya sewajibnya kita beriman dan percaya bahawa segala yang berlaku itu adalah di atas qada dan qadar Allah. Wajib beriman, maknanya berdosa kalau sekiranya tidak beriman dengan qada dan qadar, yakni mana segala yang berlaku itu adalah di atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya, adakah qada ataupun qadar itu, qada dan qadar itu boleh berubah? Jadi pada hari ini insya-Allah kita masuk kepada pelajaran pada muka surat yang ke-13 dalam buku Aqidah tahun 4 ini, buku teks kapar Aqidah tahun 4 pada muka surat yang 13. Bahawa qada itu terbahagi kepada dua jenis. Para pelajar boleh buka muka surat 13 pada buku Kafa tahun 4 Aqidah, iaitu jenis-jenis qada. Baik, qada terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama dipanggil qada mu'allaqun. Qada mu'allaqun ataupun qada mu'allaq. Kita matikan huruf qaf, mu'allaq. Apa maksud qada mu'allaq? Iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar, ataupun bertepatan dengan usaha dan ikhtiar makhluk manusia. Contohnya, berjaya jika berusaha mengubah nasib
dengan bekerja dan sebagainya. Itulah yang dikatakan qada mu'allaq. Qada mu'allaq, iaitu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita ada usaha dan ikhtiar, bila mana kita ada kerja-kerja yang membuatkan yang dikatakan sebagai wa in kulli syai'in sababa. Allah Ta'ala datangkan sesuatu yang berlaku itu dengan sesuatu sebab. Lalu sebab itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Jadi usaha dan ikhtiar itu memungkinkan kita untuk merubah qada, ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, la yadurru qada'i illa bid-du'a. Nabi kata la yadurru qada'i illa bid-du'a. Tidak akan berubah satu qada, maksudnya qada mu'allaq, melainkan dengan doa. Maksud doa di sini ialah dengan ada usaha dan ikhtiar terlebih dahulu, usaha dan ikhtiar terlebih dahulu, kemudian kita menyerahkan usaha dan ikhtiar kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Dengan berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala makbulkan, perkenankan usaha dan ikhtiar kita. Lalu apabila Allah Taala makbulkan usaha dan ikhtiar serta doa pengharapan kita, itulah yang dikatakan qada mu'allaq. Baik, itu qada yang pertama. Qada ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama qada mu'allaq, dan insya-Allah kita lihat pada muka surat yang ke-14, iaitu qada yang kedua, iaitu qada mubram. Qada mubram. Apa yang dikatakan qada mubram? Para pelajar boleh juga ikut saya baca. Qada mubram, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu dan tidak berubah. Qada mubram ini suatu ketetapan daripada Allah, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin sama sekali untuk berubah. Contohnya, setiap manusia pasti akan mati. Maknanya mati itu suatu ketetapan qada daripada Allah, ketetapan, ketentuan daripada Allah mati. Tak ada manusia yang tak mati. Bagaimana kita usaha sekalipun, dengan berubat sekalipun, berusaha untuk menjalani pemeriksaan doktor sekalipun, tetapi mati itu tetap pasti berlaku. Itulah yang dikatakan qada mubram. Dan contoh yang kedua, setiap makhluk akan menerima balasan mengikut amal masing-masing. Maknanya Allah Ta'ala telah menetapkan ketentuannya, qada'nya, bahawa setiap amalan yang kita lakukan ini akan dibalas dengan balasan yang baik ataupun balasan yang buruk. Itu menjadi ketetapan daripada Allah. Itulah yang dikatakan qada mubram, iaitu qada yang tidak mungkin sama sekali berubah bila mana Allah Ta'ala telah menentukan segala-galanya. Seperti yang kita sebutkan tadi, mati. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahawa amalan baik dibalas dengan baik. Tak mungkin Allah Ta'ala balas amalan kebaikan itu dengan dosa, dengan neraka. Tidak mungkin Allah Ta'ala membalas amal kejahatan, perbuatan jahat itu dengan syurga. Tak mungkin. Kenapa? Itu telah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa qada mubram itu qada yang tidak akan berubah, yang telah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahawa setiap makhluk pasti akan mati. Setiap amalan baik dibalas dengan baik, dan ini dengan pahala. Setiap amal kejahatan, keburukan akan dibalas dengan dosa. Itu kita tak boleh nak berubah, kita tak boleh nak ubah ketetapan daripada Allah yang sedemikian. Itulah yang disebut sebagai qada mubram. Baik, itulah qada, jenis qada, iaitu jenis ketentuan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu qada mu'allaq dan qada mubram. Dan berhubung dengan qada mu'allaq dan qada mubram ini, dia ada hubungan dengan kehidupan kita. Kita lihat gambar rajah peta minda yang ada pada muka surat 14 itu. Kita lihat di sana hubungan perkara-perkara yang ada kaitan dengan qada
dan qadar. Apa dia? Yang pertama, usaha. Usaha. Maknanya usaha ikhtiar, kerja buat kita. Yang kedua, doa. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, ada baik dan buruknya daripada usaha dan ikhtiar kita. Bila mana kita ada doa, kemudian kita tawakal, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Taala akan mendatangkan hasilnya sama ada baik atau buruk. Bila mana datang hasil atau baik atau buruk itu, yang kelimanya mesti ada sifat redha di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Itulah perkara-perkara yang ada hubung kait dengan qada dan qadar, dan saya mengharapkan para pelajar dapat membuat nota dalam buku tulis tentang maksud, tentang jenis-jenis qada, kemudian maksud qada mubram dan qada muallaq, serta perkara-perkara yang ada kaitan dengan qada dan qadar, iaitu pada muka surat 13 dan 14 insya-Allah. Semoga para pelajar boleh melaksanakan tugas yang saya berikan ini. Sekadar itu untuk pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.